أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الدرس الثالث قسم التفسير القصة الأولى أصحاب الكهف. Pelajaran yang ketiga bahagian tafsir, iaitu kisah yang pertama tentang penghuni-penghuni gua yang bermula daripada ayat 9 hingga ayat 16. Qala ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billah am hasibta. Dalam ayat ini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah kamu mengira wahai Muhammad, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi, okey, bahawa penghuni-penghuni gua dan ar-raqim. Maksud kalimah ar-raqim di sini terdapat beberapa maksud yang dikatakan ataupun yang diutarakan oleh para mufassir. Di sini saya kumpulkan, iaitu terdapat 3 maksud. Yang pertama, nama anjing. Yang kedua, nama batu bersurat. Okey, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir daripada Sa'id Ibnu Jubair menyatakan maksud ar-raqim ni ialah lempengan batu yang digunakan untuk menulis kisah-kisah ashabul kahfi dan mereka letakkan di pintu gua tersebut. Yang ketiga iaitu nama tempat di mana terletaknya gua tersebut. Tapi dalam kes buku teks, apa yang ada di dalam buku teks kita iaitu mengikut mufradat, maka maksud yang kita boleh ambil adalah maksud yang kedua, iaitu al-lawhil hajari. Itu sejenis papan ataupun kepingan batu. Maka maksudnya di sini, apakah kamu mengira kisah ashabul kahfi itu dan ar-raqim itu adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat menakjubkan. Maka pada ayat ini boleh saya nyatakan bahawa Allah telah bertanya menggunakan sejenis uslub pertanyaan, kerana di sini Allah hendak memberitahu bahawa di sana terdapat lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang lebih besar daripada 2 tanda tersebut, iaitu ashabul kahfi dan ar-raqim tadi. Bukanlah suatu perkara yang besar, sebab di sana ada lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang lebih besar dari itu. Seterusnya, iz awal fityatu ilal kahfi, itu ayat 10. Iz awal fityatu ilal kahfi, iaitu ketika berlarinya pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua untuk menyelamatkan diri mereka, untuk agama mereka, supaya mereka tidak berpaling daripada agama Allah tersebut. Mereka telah berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, datangkanlah dari sisimu rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, iaitu dengan maksud kasihilah kami ya Allah, dan tutupi atau lindungilah kami dari kaum kami. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami, iaitu jadikanlah akibat dalam segala urusan kami, akhirnya kami berada pada jalan yang lurus. Ayat seterusnya itu ayat 11. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka atau kami tidurkan mereka semasa berada di dalam gua itu, yang mana tidak ada yang dapat membangunkan dengan suara apa sekalipun selama bertahun-tahun mereka berada di dalam gua tersebut. Di sini saya nak bawa lah, kalau kita yang tidur pada hari ini, kita pasang jam loceng dan sebagainya, ada tubik Kelantan dah. Ada orang yang jika mereka terbangun dengan terbunyinya jam loceng tersebut, dan ada orang yang masih lagi nyenyak tidur walaupun jam loceng berada di tepi telinga. Okey, begitulah
kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang membangunkan setiap manusia. Summa ba'asnahum. Lalu ayat seterusnya, summa ba'asnahum, kemudian kami bangunkan. Bila Allah membangunkan, barulah mereka ini bangun. Okey. Summa ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka, iaitu dari tidur mereka. Maka di sini kita boleh lihat apabila kuasa Allah membangunkan mereka, walaupun setelah bertahun-tahun mereka tidur, lalu mereka bangun daripada tidur mereka dengan sekelip mata. Salah seorang di antara mereka keluar dengan beberapa dirham untuk membeli makanan. Okey, setelah mereka lama tidur, lalu mereka bangun daripada tidur, lalu mereka bangun untuk keluar dan mencari makanan untuk mereka makan pada pagi itu. Okey, maka Allah bangunkan mereka-mereka yang tertidur ini, lina'lama ayyul hizbaini. Maka ayat ni bersambung dengan ayat tadi, summa ba'asnahum, bila mana Allah bangunkan mereka, lina'lama ayyul hizbaini. Okey, ghayah sebagai tujuan. Allah bangunkan mereka dengan tujuan supaya kami dapat mengetahui yang manakah antara dua golongan itu, iaitu bila bangun masing-masing bertanya. Okey, dan bertanya serta berbeza pendapat di kalangan mereka selama mana dah mereka tidur di dalam gua tersebut. Lalu Allah bangunkan mereka sebab Allah nak tengok antara dua tersebut yang bertelagah. Okey, yang berbahas antara mereka, ahsa lima labisu amada. Manakah antara keduanya menyatakan berapa lama telah mereka ditidurkan. Okey, di sini ada pendapat yang berselisih. Pertanyaan mereka ataupun pertelagahan yang mereka bangkitkan di sini adalah bukan berapa lama, tapi berapa bilangan para pemuda itu. Tapi dalam ayat tersebut, yang paling dekat yang boleh saya katakan dengan kalimah amada di situ, ia lebih kepada tempoh masa tertentu. Iaitu boleh saya nyatakan bahawa perselisihan itu adalah mengenai berapa lamakah tempoh mereka tertidur sebelum mereka dibangkitkan. Okey, ayat seterusnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Maka dari sini kami ceritakan kepada kamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Maka di sini Allah nak menceritakan kisah sebenar Ashabul Kahfi tersebut. Iaitulah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah sekumpulan orang yang masih muda. Okey, mengapa di sini disebut fityatun, iaitu orang yang masih muda? Ini menunjukkan orang-orang muda ni adalah mereka-mereka golongan yang lebih berpotensi untuk lebih mendapat menerima petunjuk dan kebenaran daripada orang-orang tua yang lebih bersikap sombong. Kalau kita perhatikan di sini hari ini, kalau kita nak tegur orang tua dengan orang muda, lebih mudah menegur orang-orang muda berbanding orang-orang tua. Sebab bagi mereka, mereka lebih tua, maka mereka lebih dulu makan garam. Itulah istilah-istilah hari inilah. Dalam proses kita menjalankan proses dakwah ini. Allah menyatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Di sini juga kita lihat semasa sejarah penyebaran Islam, iaitu di mana semasa penyebaran agama oleh Nabi, hanya generasi muda yang kebanyakannya yang sanggup menerima, yang sudi menerima seruan agama Allah, manakala orang-orang tua lebih selesa kekal dalam agama batil mereka, kecuali segelintir sahaja. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, wazidnahum huda, iaitu ayat ini digunakan oleh beberapa Imam Al-Bukhari sebagai nak menunjukkan, sebagai dalil yang nak menunjukkan bahawa iman kita itu sentiasa bertambah dan berkurang. Di samping ada lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan tentang iman kita sehari-hari ada bertambah dan ada masanya ia berkurang.
Okey, seterusnya warabatna ala qulubihim id qamu. Okey, dalam ayat yang seterusnya Allah menyatakan dan kami teguhkan hati-hati mereka apabila mereka berdiri, iaitu di hadapan Raja Dikyanus yang zalim dan sombong. Okey, raja yang mereka hadapi pada zaman ini, iaitu yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi ini, bernama Raja Dikyanus yang bersifat sangat zalim dan sangat sombong. Okey, mereka ingin pemuda-pemuda ini mengikuti agama mereka, iaitu sembahan mereka yang mereka telah lakukan berabad lamanya. Okey. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tapi apa yang dijawab oleh Ashabul Kahfi ini, oleh pemuda-pemuda ini, lalu mereka berkata apabila mereka berdiri di hadapan raja tersebut, mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi selamanya. Okey? Selamanya. Maka di sini ayat seterusnya disambung, lan nad'u min dunihi ilaha. Okey? Kami tidak akan menyeru Tuhan lain selain dia, iaitu kata lan di awal ibarah ini adalah penafian untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Arabnya boleh kita katakan sebagai abadan abada. Okey. Laqad qulna idzan syatata. Okey, sesungguhnya jika kami berkata atau berbuat demikian, sekiranya mereka ini, pemuda ini berkata, kalaulah dia ikut apa yang Raja Dikyanus arahkan itu, maka dia telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Okey, ini nak ayat bahawa nak mengatakan bahawasanya apa yang diseru oleh Raja Dikyanus ini ditolak oleh pemuda-pemuda tersebut yang telah pun menerima keimanan mereka. Dalam ayat ini Allah mengabadikan perkataan mereka sebagai ikrar daripada golongan pemuda tersebut. Lalu Allah nyatakan dalam ayat yang seterusnya, haula'i qaumun attakhazu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Maksudnya, mereka adalah kaum kami yang menjadikan tuhan-tuhan lain yang disembah selain dia. Okey. Pemuda ini menyatakan kaum mereka menjadikan tuhan-tuhan lain sebagai tuhan mereka, berlainan dengan mereka yang hanya menyembah Allah sebagai tuhan mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka adalah Allah. Lalu mereka menyatakan, mengapakah mereka, iaitu kaum-kaum mereka beserta Raja Dikyanus tadi, tidak mengemukakan alasan kukuh tentang kepercayaan mereka itu terhadap tuhan-tuhan yang dilihat tidak layak mereka sembah. Sebenarnya, maksudnya di sini golongan pemuda tadi menyatakan tuhan-tuhan yang mereka ambil untuk disembah itu adalah tidak layak untuk disembah, melainkan Allah. Sebenarnya kisah ini dalam ayat ini dinyatakan pada waktu ini pemuda-pemuda tersebut diancam dan ditakut-takutkan supaya kembali kepada agama kaumnya. Tapi dengan kasih sayang Allah, raja tersebut masih berlembut hati untuk memberi masa kepada mereka untuk berfikir. Maka pada waktu inilah mereka melarikan diri dari kaum mereka kerana bimbang terhadap agama mereka. Lalu ayat seterusnya disambung, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Pemuda tersebut menyatakan bahawa kaum mereka yang lebih zalim kerana tidak dapat mengemukakan bukti dan dalil yang kukuh di atas sembahan mereka tadi. Okey, di sini disyariatkan. Apa yang dapat saya ambil dan nyatakan di sini, disyariatkan dalam agama kita supaya beruzlah ataupun membuat pengasingan diri daripada satu kaum yang jika mereka khawatir mereka tidak dapat menyelamatkan agama dan akidah
mereka. Maka inilah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Mereka diilhamkan oleh Allah untuk beruzlah ke sebuah gua. Okey. Lalulah mereka, para pemuda tadi, pergi dan lari daripada kaum mereka yang degil tersebut. Maka ayat seterusnya, ayat terakhir 16 pada tajuk kita ini, wa iz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Maka apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di gua itu. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Nescaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu untuk menyembunyikan kamu daripada kaummu, iaitu rahmat Allah, dan menyediakan sesuatu yang berguna dalam urusanmu, iaitu urusan yang sedang kamu alami atau hadapi pada ketika itu. Okey, di sini di mana Allah mengilhamkan mereka untuk masuk ke dalam gua tersebut, yang mana di dalam gua tersebut tidak ada apa-apa. Mungkin kalau kita pada masa tu berfikir nak masuk dan nak duduk di dalam gua itu selama mana, dan apa yang kita nak buat, dan apa yang kita nak makan, mungkin itu yang terlintas. Maka di sinilah yanshur lakum min rahmatih, Allah pasti akan menyebarkan ataupun melimpahkan rahmat Dia kepada kamu. Okey, semata-mata dengan bertujuan untuk menyembunyikan kamu daripada kefasadan kaum kamu tersebut. Okey, ya wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Lalu jangan bimbang, Allah kata, sebab Dia akan menyediakan sesuatu yang berguna untuk kamu. Okey. Di akhir ayat ini dapat saya nyatakan bahawasanya kisah pemuda Ashabul Kahfi ini ditasbihkan ataupun disamakan dengan pertolongan Allah pada kisah Nabi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengan Saidina Abu Bakar, ketika mana mereka bersembunyi di Gua Sur, iaitu ketika mereka diusir oleh orang-orang kafir musyrikin daripada kota Mekah. Okey, mereka masuk ke dalam Gua Sur. Ketika itu Abu Bakar bimbang, bersedih, takut sekiranya mereka telapak kaki mereka berjalan ke gua tersebut dapat dilihat oleh kaum-kaum musyrikin. Nescaya kaum musyrikin tersebut akan dapat menjumpai mereka. Lalu Nabi berkata kepada Saidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Begitu keyakinan Rasulullah. Allah menjadikan mereka tidak nampak telapak kaki mereka. Itulah ta'ajubnya pertolongan Allah. Walaupun mereka berada berdekatan. Maka kisah Abu Bakar dan juga Rasulullah ini dianggap lebih mulia, lebih besar, lebih agung dan lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Sebab itulah Allah menyatakan kepada Nabi tentang pada mula-mula ayat 9 tadi dinyatakan, am hasibtum, apakah kamu mengira. Maka harap anak-anak boleh faham tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Maka setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum.